اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. Ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. Dan ayat 201, ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Kita ambil pengajaran untuk dua ayat sekaligus, 200 dan 201. Okey, pengajarannya pertama, antara sifat orang yang beriman ialah sentiasa berzikir dan mentaati Allah dalam semua keadaan, sama ada ketika berdiri, duduk dan baring. Yang kedua, seharusnya bagi sesiapa yang telah selesai melakukan apa-apa ibadat, seharusnya bagi sesiapa yang selesai melakukan apa-apa ibadat agar terus berzikir kepada Allah setelah selesai melakukan, walaupun setelah selesai melakukan ibadat. Khususnya meminta ampun kepada Allah. Khususnya meminta ampun kepada Allah. Kerana di dalam ibadatnya mungkin ada kekurangan dan tidak khusyuk. Yang ketiga, wajib mengutamakan mentaati Allah dan berzikir kepadanya lebih daripada mengingati ibu bapa kita. Yang keempat, dalam beribadat kepada Allah, manusia terbahagi kepada dua jenis. Yang beribadat untuk mendapat matlamat yang tertinggi, iaitu redha Allah, dan yang beribadat untuk mendapat
sesuatu yang hina, iaitu dunia. Yang kelima, sesiapa yang beribadat untuk mendapat kebaikan di akhirat, maka dia akan mendapat yang terbaik di sisi Allah, yaitu syurga. Yang keenam, sesiapa yang beribadat dengan tujuan untuk mendapat dunia, maka dia tidak akan mendapat apa-apa kebaikan di akhirat. Bahkan ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketujuh, orang beriman berhajat kepada kebaikan di dunia selain daripada kebaikan di akhirat. Iaitu apa-apa kebaikan di dunia yang mendekatkannya kepada Allah dan melayakkannya untuk mendapat syurga Allah. Okey, ayat 202. Ayat 202. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah bagi mereka habuan, bahagian daripada apa yang mereka kerjakan semasa di dunia, dan Allah Maha cepat hisapnya. Pengajarannya pertama, Allah Maha Adil. Allah Maha Adil, iaitu sesiapa yang ikhlas melakukan kebaikan, dia akan mendapat ganjaran terbaik di akhirat. Dan sesiapa yang melakukan kebaikan untuk mendapat habuan di dunia, dia hanya akan mendapat kebaikan di dunia sahaja. Yang kedua, Allah Maha cepat. Allah Maha cepat perhitungannya di akhirat, kerana Allah Maha berkuasa dan Maha mengetahui semua yang berlaku
walaupun sebesar zarrah. Okey, habis lah. Kita sambung ayat seterusnya. Ayat seterusnya masih lagi berkenaan dengan haji. Kalau ikut ayat lepas, macam kerja haji itu telah selesaikan. Allah kata apa ayat lepas? Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah. Apabila kamu telah selesai mengerjakan haji, ingatlah kepada Allah. Ayat yang lepas dah menunjukkan bahawa kerja haji itu telah selesai. Cuma ayat malam ni Allah nak menceritakan juga antara hukum hakam yang berkaitan dengan haji. Iaitu ada hukum hakam yang diberi pilihan. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkurullah. Dan ingatlah kepada Allah. Fi ayyamin ma'dudat, di hari-hari ma'dudat yang tertentu. Kalau awal ayat berkenaan dengan haji, Allah kata apa? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah berlaku di bulan-bulan yang maklumat, yang sudah diketahui. Okey, itu musim haji. Tapi sekarang Allah tak bercakap pasal bulan. Allah tak bercakap secara tentang musim haji. Tapi Allah bercakap tentang sebahagian hari-hari dalam musim haji. Iaitu ayyamin ma'dudat, hari-hari yang tertentu. Hari apa ni? Hari tasyrik. 11, 12 dan 13 tasyrik. Jadi 3 hari je. Dan kebetulan hari ini kita belajar ayat ni dan hari ini adalah hari tasyrik. Hari ini hari ke berapa? 11 kan? Kira masuk 12 lah. Ketepatlah ayat kita ni sesuai dengan musimnya. Jadi ingatlah pada Allah pada hari-hari yang tertentu, iaitu hari-hari tasyrik. 3 hari ya. Allah suruh berzikir pada Allah. Tapi perintah ni kepada siapa? Kepada jemaah haji lah, kan? Kenapa Allah suruh mereka berzikir pada Allah? Sedangkan mereka pergi haji, memanglah untuk berzikir pada Allah. Bahkan kerja haji itu adalah penuh dengan berzikir pada Allah. Dengan solatnya, dengan tawafnya, dengan sa'inya, dengan talbiyahnya, dengan takbirnya. Kenapa Allah masih sebut lagi? Bahkan kalau kita tengok ayat sebelum ni, tak tahu berapa kali, 3 ataupun 4 kali Allah sebut pasal fazkurullah, fazkurullah, kan? Jadi kenapa banyak sangat tu? Macam kita pesan pada anak kita memang pergi sekolah nak belajar. Kita pesan pagi, pergi belajar. Lepas tu telefon lagi, belajar elok-elok. Lepas tu pukul 1 telefon lagi, belajar elok-elok. Boring tak? Jadi apa hikmah ni? Allah sebut sampai 3-4 kali dalam ayat haji. Ya? Tapi kewajipan manusia ni, adakah wajib berzikir ketika haji sahaja ataupun sepanjang masa? Sepanjang masa. Kalau sepanjang masa dah, kenapa diperintah lagi? Supaya selepas musim haji tu orang masih berzikir. Ini bukan lepas musim haji ni, ini musim haji ni. Pada hari-hari tasyrik masih musim haji. Maknanya kehidupan manusia sentiasa dipenuhi dengan zikir. Macam kita baca semalam kan.
Lepas solat, zikir. Lepas zikir? Tak. Tenang. Lepas solat, dapat hasilnya iaitu tenang. Lepas tenang, solat lagi. Jadi kehidupan orang beriman sentiasa berzikir kepada Allah. Tapi bila musim haji, Allah sebut pula zikir makna apa? Ini zikir yang khusus. Zikir yang khusus di musim haji, makna ada perbezaan dengan zikir di waktu lain. Apa dia? Tawaf, sa'i, talbiyah, takbir. Apa lagi? Sembelih korban, sembelih dam, melontar jamrah, mabit di Mina dan Muzdalifah. Jadi ada zikir-zikir khas. Maka sebab itu Allah perintah secara khusus. Okey, hari tasyrik. Kita tak disunatkan berpuasa. Kan? Setiap bulan disunatkan puasa hari apa dipanggil? Ayyamu al-bait. Ayyamu al-bait. Ayyamul bait. Hari-hari putih. Berapa? 13, 14, 15. Dia ikut bulan apa ni? Hijriah ke Masihiyah? Hijriah. Okey. Ini sunnah Nabi, puasa 3 hari dalam sebulan, iaitu hari putih. Kenapa dinamakan hari putih? Bulan terang kan? Dan adakah setiap bulan kita boleh berpuasa hari putih? Hukum puasa hari putih ni ialah sunat. Tapi adakah setiap bulan sunat? Tak. Bulan Ramadan bukan sunat. Bulan Ramadan tak sunat. Jangan kata dia saya nak buat pilihan. Bulan Ramadan jadi wajib. Okey? Sebulan dah tak ada. Memang kena puasa pun, tapi itu adalah wajib. Yang kedua, bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, hari putih kita tak boleh puasa lengkap 3 hari. Hari apa yang tak boleh? Sebenarnya yang tak bolehnya hari tasyrik 11, 12 dan 13. Yang ni hari tasyrik. Yang ni hari putih, kan? Jadi daripada hari putih tu, kita tak boleh puasa 1 hari sahaja. Kan? Jadi siapa nak puasa hari putih di bulan Zulhijjah, dia tak akan dapat pahala puasa putih. Apa kelebihan puasa hari putih? Kalau puasa 6, kelebihannya apa? Puasa 6 Syawal. Puasa? Tak. Tak betul tu. Puasa 6 sama kelebihan sama puasa? Tak betul. Dia puasa Ramadan campur puasa 6. Barulah kelebihan setahun. Nanti puasa 6 saja je. Okey, puasa Ramadan campur dengan puasa 6 Syawal. Kelebihannya seperti puasa setahun. Okey, kelebihan puasa hari putih sama juga dengan kelebihan puasa setahun. Sama tapi tak sama. Apa yang sama? Iaitu kelebihan setahun. Makna kelebihan puasa 365 hari. Tapi yang tak sama apa dia? Yang tak sama apa dia? Tak. Kalau puasa Syawal, puasa Ramadan campur 6 Syawal, seperti kita puasa setahun puasa yang wajib. Kelebihan puasa wajib. Tapi kelebihan puasa hari putih ini, kita dapat kelebihan puasa setahun, tapi kelebihan puasa sunat. Okey. Jadi siapa nak puasa hari putih di bulan Zulhijjah, tak boleh sebab tak lengkap. Tapi dia boleh tak puasa 14 dan 15? Boleh, tak ada masalah. Apa pula kelebihan kalau puasa 14 dan 15 sahaja? Nabi kata dalam satu hadis sahih, siapa yang puasa pada satu hari sahaja kerana Allah, maka dia dijauhkan daripada api neraka selama 70 tahun. Hadis sahih. Jadi dia kata, Ustaz, saya tak nak puasa lah sebab tak cukup 3 hari. Tak, puasa 14, 15. Okey? Okey, kenapa dinamakan hari tasyrik? Tasyrik. Tasyrik ni daripada perkataan apa? Syuruk. Terbit matahari. Pendapat pertama, ayyamut tasyrik
Sebab korban ataupun sembelih korban bila bermula selepas terbit matahari. Maka dipanggil tasyrik, iaitu hari disembelih korban setelah terbit matahari. Pendapat kedua, tasyrik ialah zaman Nabi bila dia buat korban banyak-banyak, dia tak boleh simpan peti ais. Kan? Agak-agak ada tak peti ais zaman Nabi? Toshiba ke Panasonic? Tak ada kan? Habis dia buat apa? Daging banyak ni. Ada satu ketika Nabi korban 100 ekor unta. Macam mana orang tak seramai sekarang? Jadi macam mana daging tu nak disimpan? Dia jemur tengah panas. Tengah panas tu panggil tasyrik. Hari menjemur daging. Bila dia jemur tu, bila kering, dia boleh tahan dah 2-3 hari. Kita simpan berapa? Setahun. Jadi elok habis daging korban tahun ni, masuk korban tahun depan. Nak buat apa? 13 kilo aja. Okey. Berzikirlah pada Allah pada hari-hari tasyrik. Bagi kita tak boleh puasa hari tasyrik sebab apa? Hadis sahih Nabi kata, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin. Hari-hari tasyrik ialah hari makan, hari minum dan hari berzikir pada Allah. Sebab tu tak digalakkan berpuasa, bahkan ada mengatakan haram berpuasa hari tasyrik. Tapi kita tak ada masalah kalau haram puasa, okey. Yang tak okey sunat berpuasa. Okey? Jadi apa ni zikir pada hari tasyrik? Solat yang paling utama, kemudian melontar, tawaf, sa'i, talbiyah, takbir, sembelih korban, semua termasuk. Okey, kemudian Allah kata faman ta'ajjala, maka siapa? Ta'ajjala apa dah? Nak bersegeralah. Siapa yang bersegera, dia nak cepatlah, kan? Fi yaumaini, dalam yaumaini 2 hari. Sebab hari tasyrik 3 hari kan. Tapi dia nak cepat. Dia nak balik hari ke-12. Boleh ke tak? Allah kata fala isma alih. Maka tidak ada dosa. Ke atasnya. Boleh, silakan. Tapi syaratnya apa? Kalau dia nak duduk sampai 12 hari, 12 Zulhijjah saja. Apa syarat dia? Dia kena melantah hari ke-12 dan kena keluar Mina sebelum terbit, sebelum tenggelam matahari, sebelum maghrib. Kenapa sebelum maghrib? Sebab Allah kata, siapa nak segera pada 2 hari. 2 hari apa dah? 11 dan 12. Hari ke-12 bila berakhir? Sebelum maghrib. Jadi dia kena melantah lepas Zuhur ataupun petang ke, tapi dia kena keluar Mina sebelum maghrib. Katalah dia melantah selepas Zuhur, dah dia nak keluar tapi jalan jam, tak boleh keluar. Lepas maghrib masih ada di Mina, dia tak boleh keluar dah. Dia kena tunggu hari ke-13. Sebab itu tak termasuk fi yaumaini. Okey. Kemudian wa man ta'akhkhar, dan siapa yang ta'akhkhar apa dia? Hendak melewatkan. Melewatkan fala isma alih. Maka tidak ada dosa ke atasnya. Tapi syaratnya apa? Limanittaqa, bagi siapa yang apa maksud ni? Siapa yang bertakwa, apa maksud dia? Siapa nak cepat 2 hari, silakan. Siapa nak lewat, nak tunggu sampai hari ke-13, silakan. Tapi syarat
Ni pilihan ni untuk orang bertakwa aja. Faham? Macam mana tu? Contohlah, dia nak duduk 3 hari, tapi dia bergaduh dengan kawan dia dalam kemah, dia pun merajuk marah. Okey, aku nak keluar. Bukan kerana takwa. Kalau bukan kerana takwa, berdosa tak dia keluar dalam tempoh 2 hari? Berdosa ke tak? Berdosa. Sebab Allah kata, siapa nak cepat ataupun lambat, tak berdosa bagi orang bertakwa. Kalau dia tak bertakwa, berdosalah. Itu penting tu. Sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah kan. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Surah Al-Ma'idah ayat 27. Sesungguhnya hanyalah Allah menerima amalan daripada orang bertakwa. Sebab tu Allah bagi syarat bertakwa. Kalau kamu keluar awal sebab apa? Nak jumpa makwa duduk kat Mekah, maka berdosa. Ataupun dia lewatkan hari sampai hari ke-13 tapi bukan kerana takwa. Sebab apa? Apa dia? Tak tahulah, yang penting bukan kerana takwa. Ataupun dia tahu kawan dia balik hari 12 kan, dia memang tak suka kawan dia satu bilik tu. Dia pun tak balik. Tunggu sampai 13. Sebab apa? Tak nak jumpa kawan. Bukan kerana takwa, berdosa. Nampak tak? Tengok Allah letak syarat. Asas amalan kamu mesti asasnya takwa. Kalau buat kerana marah ke, kerana merajuk ke, tak ada. Boleh. Sebab itulah Nabi Yunus, Tuhan marah kan, Tuhan tegur dia. Kenapa? Dia bukan buat benda haram, tapi dia buat tu bukan kerana takwa kepada Allah. Okey. Dan sebab inilah ayat yang orang Melayu suka beli, suka hafal dan suka tampal. Ayat apa tu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Tengok. Ayat ni sebenarnya daripada surah apa ni? Talaq. Jadi ayat ni sebenarnya asalnya cerita pasal penceraian. Bukan pasal 1,000 dinar ke 1,000 rupiah ke. Dan Allah kata apa? Siapa yang bertakwa pada Allah, Allah bagi jalannya keluar. Kepada siapa ni? Orang yang bercerai. Kalau dia bercerai kerana betul-betul bertakwa pada Allah, dia akan ada jalan keluar. Apa dia? Satu hari dia akan baik semula. Kalau asas penceraian kerana takut pada Allah, bukan kerana marah, bukan kerana ada orang yang keempat. Boleh faham tak? Jadi asalnya, betul lah kita boleh guna untuk apa saja. Siapa bertakwa, baru ada jalan keluar. Tapi asalnya untuk penceraian. Kalau kamu bercerai, kenapa ni? Sebab saya dah buat ikut langkah yang Allah suruh. Tapi isteri saya masih degil. Jadi saya cerai ni kerana Allah. Satu hari Allah bagi jalan keluar. Sama ada baik semula ataupun dapat yang lebih baik. Oh, Ustaz, saya nak yang kedua tu. Dapat yang lebih. Okey? Sebab itulah berhati-hati. Solat ke, haji ke apa ke, nak buat apa-apa mesti kerana bertakwa pada Allah. Kadang-kadang orang nak balik cepat ni, 11-12, kenapa? Oh, tak tahan aku, panahlah kat Mekah, kat Mina ni kan. Bukan kerana bertakwa. Okey. Wattaqullah. Dan bertakwalah oleh kamu. Takwa lagi. Bertakwa oleh kamu kepada Allah. Apa makna takwa dah? Kita dah banyak tak tahu berpuluh kali dah jumpa kan. Wattaqullah kan.
Lepas tu tiap-tiap jemaah dah tak tahulah berapa puluh tahun dah. Ittaqullah kan. Cuma masa khatib sebut dia tidur kan. Jadi apa makna takwa sebenar? Apa dia? Pelindung. Pelindung daripada apa? Mana pelindung yang akan melindungi kita daripada azab Allah. Caranya apa? Iaitu dengan kita taat perintah Allah dan tinggal larangannya. Takwa ialah satu pelindung yang melindungi kita daripada azab Allah, dan caranya buat yang Allah suruh dan tinggal yang. Jadi apa syarat utama takwa? Ramai orang senang je sebut bertakwalah pada Allah. Tapi apa syarat utama takwa? Ilmu apa ni? Ilmu apa? Tak. Kita balik pada definisi takwa. Takwa ialah buat yang Allah suruh, tinggal apa yang. Jadi syarat utama takwa apa dia? Kena tahu apa yang Allah suruh lah. Dan kena tahu apa yang Allah. Kamu dah bertakwa? Dah lama dah takwa. Tahu tak apa yang Allah perintah dalam Quran? Tak tahu. Kamu belum bertakwa. Takwa kena tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Sebab mana takwa buat yang Allah suruh, tinggal yang. Macam mana kita nak tahu? Tadabbur lah. Jadi siapa duk belajar hadis, belajar fiqh, belajar tasawuf, tapi tak faham apa yang Allah perintah, dia tak mungkin jadi orang yang bertakwa. Tak mungkin. Okey, bertakwa kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annakum, sesungguhnya kamu hanya kepadanya tuhsyarun, kamu dikumpul ataupun dihimpun. Dihimpun di mana ni? Di padang mahsyar. Okey. Allah suruh bertakwa pada Allah. Kemudian lepas tu Allah kata apa? Wajib kamu tahu apa dia? Satu hari bukan setakat kamu kena tahu kamu mati, tak. Lepas mati kamu akan dibangkit dan dihimpun di padang mahsyar dan akan dihisap. Okey. Apa kaitan wattaqullah dengan wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun? Apa kaitannya? Ataupun apa hikmah, apa faedah ayat ni? Wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun disebut selepas wattaqullah. Agar apa? Jawapan tak salah tapi tak betul. Kaitan. Sini Allah suruh bertakwa. Takwa apa tadi? Boy Allah suruh tinggal. Tiba-tiba Allah kata, yakinlah satu hari kamu akan dikumpul di hadapan aku. Apa kaitannya? Saya nak tanya. Ramai tak orang tak bertakwa pada Allah? Ramai tak orang langgar perintah Allah? Langgar kan? Apa punca dia? Ni, punca kat sinilah. Dia tak percaya pada hari akhirat. Jadi Allah nak begitu. Antara sebab kamu boleh bertakwa pada Allah ialah keyakinan kamu. Kamu akan mati dan akan dihisap. Bila kamu yakin kat sini, ada takwa. Jadi takwa berkait rapat dengan apa? Keyakinan pada hari. Betul kan? Semua yang tak salat sebab tak yakin kat sini. Kenapa tak pakai tudung? Alah, sempat lagi bertobat kan? Lepas pencen. Mana dia tak yakin bahawa dia boleh mati bila-bila masa. Jadi ayat selepas ni adalah mendorong untuk orang tu bertakwa. Sebab tu banyak perintah Allah dalam Quran. Allah sebut beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Allah kembarkan dua. Walaupun rukun iman tu ada berapa? 6. Tapi biasa Allah sebut 2 je.
Beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Sebab apa? Sebab dengan beriman dengan hari akhiratlah menjadikan kamu taat pada perintah Allah. Kalau aku tak buat perintah Allah, nanya aku kena azab, masuk neraka kan? Habis. Dan hadis Nabi banyak sebut beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhirat. Contohnya apa dah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim daifahu. Kan? Siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu. Ramai tak muliakan tetamu sebab apa? Bukan dapat apa pun, kan? Bukan dapat apa pun, bukan dapat naik pangkat pun. Tapi kalau dia beriman dengan Allah, memuliakan tetamu adalah amalan yang terpuji. Pahalanya besar. Dan Nabi juga sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat, apa dia? Dia berkata yang baik sahaja. Kalau tak ada yang baik, kenapa ramai orang bercakap benda yang tak baik? Benda yang sia-sia. Kenapa? Nak bercakap je. Walaupun PKP buat secara live, kan? Dia tak yakin bahawa setiap patah perkataan Allah akan catat dan akan dihisap. Dia tak yakin ada satu hadis Nabi kata kadang-kadang seseorang tu hanya dengan satu perkataan dia dihumbang ke dalam neraka. Hanya dengan satu perkataan. Dia tak yakin tu. Maka sebab itulah setiap hari dia cakap beratus-ratus beribu perkataan. Betul? Okey? Jadi Allah kata, cara nak bertakwa kepada Allah, kamu kena tahu dan yakin. Satu hari kamu akan mati. Okey. Wa minan nas. Habis Ayat haji, ada ulama mengatakan habis setakat ni. Tapi ada juga mengatakan yang selepas ni pun ada kaitan. Okey. Sebelum ni dalam ayat haji ada tak Allah bagi manusia kepada dua golongan? Ada kan? Pertama, cinta dunia, minta dunia saja kan. Yang kedua, minta dunia akhirat. Okey, sekarang Allah nak bagi sekali lagi. Iaitu satu mukmin, yang kedua munafik. Ni ada di mana-mana. Zaman Nabi ada, di Mekah ada, di Madinah ada, di Malaysia berlambak. Okey, wa minan nas, dan sebahagian manusia man. Nak kenal orang munafik Man apa dia? Orang yang yu'jibuka daripada ta'ajub. Kan? Ta'ajub apa dia? Ada sebahagian manusia orang yang mempersonakan, menakjubkan engkau, apa dia? Qauluhu. Orang yang menakjubkan engkau. Menakjubkan engkau. Engkau ni siapa? Sama ada Nabi kita SAW ataupun siapa yang baca. Kalau saya yang baca, ka tu saya lah. Kan? Jadi Allah nak perkenalkan ciri-ciri orang munafik. Apa dia? Iaitu orang yang menakjubkan engkau, apa dia? Qauluhu. Kata-katanya. Makna apa tu? Mana ciri-ciri pertama orang munafik apa dia? Pandai cakap. Dan di sini juga Allah nak begitu apa ni? Jangan kamu sebagai orang beriman, jangan mudah tertipu dengan kata-kata manusia. Jangan mudah tertipu. Sebab apa ni? Dia, kata-kata dia menakjubkan engkau. Engkau ni siapa? Nabi. Kadang-kadang Nabi pun tertakjub dengan kata-kata munafik. Kan? Ramai tak orang terpegu dengan kata-kata orang tu? Kan? Kadang-kadang follower dia cakap habis, semua menangis kan. Yang India dengar pun menangis, Cina dengar pun menangis. Allah sayang kita. Fil hayatid dunia, dalam kehidupan
kehidupan. Apa maksud ni? Kata-katanya mengkagumkan engkau, kata-katanya dalam kehidupan dunia. Apa maksud? Dia orang munafik ni apa matlamat dia? Dunia lah. Jadi Allah nak bagi tahu orang munafik ni, satu, kata-kata dia manis. Yang kedua, biasa orang munafik ni matlamat dia dunia, maka dia akan cakap bab dunia aja. Ataupun kata ahli tafsir, dia bercakap bab agama tapi bermatlamatkan dunia. Dia guna ayat Quran, guna hadis kan, bahasa dia macam ulama kan, tapi hadis palsu. Kan? Hadis palsu. Jadi ada orang yang mengkagumkan kata-katanya tentang kehidupan dunia. Kadang-kadang cakap bab ekonomi, bab politik kan, 2 jam orang terpegun kan. Wa yashhadullah. Sifat yang kedua, wa yashhadullah. Dan sentiasa, yushhidun fi'il mudhari', sentiasa menyaksikan Allah ala atas ma apa yang fi qalbihi di dalam hatinya. Apa maksud ni? Ada 2 maksud lah. Ada 2 maksud. Wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi. Ada 2 maksud. Pertama, Allah sentiasa bersaksi bahawa orang munafik ni akan sentiasa berterusan munafik. Di mana munafiknya? Dalam hati. Kenapa Allah kata dalam hati? Bercakap dengan apa? Mulut. Tapi kenapa Allah kata dalam hatinya? Ha? Yalah, kenapa dalam hati? Kenapa batin? Sebab orang munafik ni zahir dia Islam lah. Solat, puasa, haji kan. Jadi kita tak nampak. Tapi Allah nampak. Apa dia? Dalam hatinya. Jadi maksud pertama, wa yashhadullaha ala ma fi qalbi, iaitu Allah sentiasa bersaksi bahawa dia ni sentiasa munafik sampai mati. Sebab tu Allah kata yashhadu tu fi'il mudhari'. Okey, maksud pertama. Maksud kedua, orang munafik ni bersumpah dengan nama Allah. Bersumpah dengan nama Allah apa dia? Dia adalah orang yang bercakap benar. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ayat 1. Cuba tengok. Iza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kemudian wallahu ya'lamu innaka wallahu ya'lamu innaka rasulullah kan. Kemudian wallahu yashhadu kemudian wallahu yashhadu innal munafiqin okey. Iza ja'akal munafiqun, cuba terjemah. Apabila telah datang kepada engkau orang munafik. Apa makna ni? Telah datang kepada engkau orang munafik. Tengok Allah guna perkataan datang kepada engkau. Apa yang Allah nak bagi tahu? Dia duduk dengan Nabi dan duduk pula jauh ke dekat? Dekat. Ja'aka, datang pada engkau.
Jadi pengajarannya apa? Ha? Ya, kalau dekat Nabi pun ada, Nabi hebat tak? Pun ada orang munafik. Pun ada orang yang dengar tazkirah Nabi tapi tak terkesan. Jadi zaman kita ada tak orang munafik? Ada. Ramai tak yang dengar ceramah, dengar kelas agama tapi tak terkesan? Ramai tak? Ramai. Jadi jangan pelik kalau orang munafik ada sebelah kita dan datang jumpa kita setiap hari. Sebab zaman Nabi pun datang jumpa Nabi pun. Okey, kemudian bila mereka datang jumpa Nabi, apa mereka kata? Qalu nashhadu innaka, mereka berkata, kami bersumpah, kami bersaksi sesungguhnya engkau ni adalah Rasulullah. Mulutlah. Kemudian Allah kata apa? Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui. Memang Allah tahu engkau ni Rasulullah. Tetapi wallahu yashhadu, Allah bersaksi innal munafiqin lakazibun. Orang munafik itu sebenar dusta. Apa yang dusta ni? Yang dia mengaku di depan Nabi bahawa Nabi adalah Rasulullah. Allah kata apa? Allah sendiri cakap dia adalah dusta. Dan inilah sifat utama orang munafik, iaitu iza haddasa kazaba. Bila bercakap bohong. Bila jumpa orang beriman dia kata apa? Qalu amanna, kami beriman. Allah kata wa ma hum bimu'minin, sebenarnya mereka tak beriman. Okey, boleh? Jadi Allah kata, Allah bersaksi sesungguhnya orang munafik dusta. Ini sama ayat ni. Jadi ayat pertama tadi Allah bersaksi orang munafik ni akan terus bersifat munafik. Ha? Allah tu fa'il. Pendapat kedua, Allah tu maf'ulun bih. Iaitu orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahawa dia adalah orang yang bercakap benar. Okey? Sekarang yang saya nak tanyalah, yang biasa penceramah-penceramah yang ramai pengikut tu, sebab apa yang dia cakap tu adalah bersumberkan sumber yang sahih ataupun sebab dia pandai bercakap? Ha? Sebab apa? Follower ramai tu. Kadang-kadang cerita dongeng, kadang-kadang hadis palsu kan, tapi follower dia ramai. Okey, kemudian Allah sebut satu lagi sifat orang munafik. Wahwa, dan dia aladu. Aladu apa makna? Sangat apa tu? Khisam ni bergaduh. Sangat keras permusuhan ataupun perbalahan. Permusuhan ataupun khisam. Kan sifat munafik Nabi sebut ada berapa sah? 4 kan? Bila bercakap, iza haddasa kazaba. Bila bercakap dia bawa. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji dia mungkir. Yang ketiga, wa iza tumina khana. Bila dia diberi amanah, khianat. Yang keempat, iza khasama fajara. Bila dia bergaduh, melampaui batas. Betul kan? Sekarang ustaz kadang-kadang yang popular follow ramai, tengok-tengok bergaduh kan? Bergaduh tak? Bergaduh. Dah start sama buat lapor. Takut-takut lah. Ini tak ada kaitan dengan orang yang hidup ataupun orang yang mati. Okey. Sebab itulah orang beriman bila dia bergaduh, bukan bergaduh, berdebat. Kalau nampak sampai bertegak orak, sifat orang beriman apa dia? Mengalah, berundur. Sebab Nabi kata apa? Di syurga ada satu tempat, di tengah-tengah syurga untuk siapa?
iaitu untuk orang yang mengalah dalam perbalahan walaupun di pihak yang benar, untuk mengelakkan daripada pergaduhan. Jadi mengelak daripada pergaduhan adalah satu sifat mulia, bukan pengecut. Okey? Jadi berapa sifat munafik ni? Satu, cakap-cakap dia, dia panggil apa? Apa? Bila bercakap tu ada satu istilah tu. Kalau dia cakap meletup lah kan. Meletup. Yang kedua, suka bersumpah. Suka bersumpah. Yang ketiga, suka bergaduh. Ini sifat munafik. Okey, kemudian apa lagi sifat munafik? Wa iza, dan apabila tawalla, dia berpaling. Dia berpaling daripada siapa ni? Daripada Rasulullah. Kan? Tadi dia jumpa Rasulullah, dia bercakap kan? Sampai Nabi terkagum dengan kata-kata dia. Dan dia bersumpah dia orang beriman. Tapi bila dia berpaling daripada Nabi, apa sikapnya? Sa'a. Sa'a apa dia? Kita pernah jumpa dalam surah Abasa. Wa amma man ja'aka yas'a. Kan? Apa mana? Itu antara yang orang buat haji ataupun umrah, antara Safa dengan Marwah kan, dia panggil apa? Sa'i daripada perkataan ni lah. Jadi sa'a tu makna bersungguh-sungguh, berjalan bersungguh-sungguh. Dalam konteks ayat ni bukan berjalan, bersungguh-sungguh. Mana Allah nak beritahu orang munafik ini depan engkau warak dun wa barqa. Tapi bila berpaling daripada belakang engkau, sa'a, dia bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh buat apa ni? Fil ardi, di bumi. Untuk apa? Liufsida. Untuk dia merosakkan ataupun melakukan kerosakan. Kerosakan fiha, padanya, ataupun di bumi. Apa kerosakan dia? Apa orang munafik buat ni? Kalau di zaman Nabi lah. Kerosakan apa ni? Tengok hasil kerosakan dia apa dah? Wayuhlika, dan dia membinasakan. Membinasakan al-harsa. Harsa apa dah? Tanaman. Wan nasla, dan apa dia? Dia terjemah binatang ternak. Lain? Dia lebih tepat keturunan, sama ada haiwan ataupun orang. Dan keturunan. Jadi orang munafik ni, antara sifat dia apa dia? Dia suka buat kerosakan dari segi apa? Tanaman-tanaman dan keturunan, sama ada haiwan ataupun orang. Macam mana tu dia buat tu? Di zaman Rasulullah. Adakah dia pergi bakar kebun? Kemudian budak-budak dibunuh? Haiwan-haiwan yang baru beranak dia bakar? Tak. Habis apa maksud merosakkan keturunan, merosakkan tanaman? Dan ayat ni, ayat Al-Quran sesuai untuk sepanjang zaman. Makna orang munafik zaman sekarang pun kerja dia sama je. Apa dia? Merosakkan tanaman. Ni termasuk tak yang tebang pokok durian apa tu? Tak termasuk. Subhanallah. Allah nak bagi tahu ni sebenar. Orang munafik ni, dia rosakkan tanaman, dia rosakkan keturunan. Bukan dia pergi tebang, bukan dia pergi bakar. Dia buat maksiat.
kerosakan tu berlaku disebabkan maksiat. Ha? Nak tanya, antara sebab kemarau sebab apa? Sebab kemarau. Allah tak turunkan hujan. Sebab orang buat dosa. Bila orang munafik buat dosa, Allah tak turunkan hujan. Bila tak turun hujan, kan binasa tak tanaman. Ataupun tanaman yang baru tak tumbuh. Faham tak? Nampak tak? Ini ramai yang tak perasan ni. Apa dia? Iaitu maksiat menyebabkan rosak masyarakat, rosak ekonomi. Cuba buka surah Ar-Rum ayat 41. Surah Ar-Rum ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum Okay, cuba terjemah. Zaharal fasad telah inilah kerusakan, liufsida tu kerusakan. Sebab tu di hujung Allah kata apa? Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka fasad, kerusakan. Dalam surah Ar-Rum Allah kata telah muncullah segala kerusakan fil barri, di darat, wal bahri, di laut. Dengan sebab apa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa maksud dengan tangan manusia? Adakah manusia pergi bakar, pergi bunuh orang? Tak. Dengan tangan manusia, iaitu dengan dosa-dosa manusia. Kemudian Allah bagi musibah tu dengan sebab dosa supaya apa? Liyuziqahum, supaya Allah rasakan kepada mereka disebabkan sebahagian yang mereka faham tak? Sebahagian tu. Mana kalau mereka buat maksiat 100, Allah hanya hukum 50 maksiat. Kalau mereka buat maksiat 100, Allah hukum turunkan musibah berdasarkan 100 maksiat, apa berlaku? Hancur semua. Jadi ba'da sahaja. Supaya apa? La'allahum yarji'un, supaya mereka. Jadi apa hikmah Allah turunkan musibah? Walaupun itu sebab dosa manusia. Apa hikmah? Supaya manusia kembali. Itulah rahmat Allah. Jadi semua musibah berlaku ni adalah disebabkan satu, dosa manusia. Yang kedua, matlamatnya tak, matlamat supaya Allah nak manusia kembali kepada Allah. Termasuklah COVID-19. Musibah tak? Punca apa dia? Dosa. Dan hasil daripada itu, ramai tak dengan sebab COVID-19, ramai tak orang kembali kepada Allah? Ramai. Yang tak ada buat Al-Quran pun ramai. Okey. Okey, kemudian Allah kata apa? Wallahu la yuhibbu, tidak suka al-fasad, kerosakan. Ayat ni Allah tidak suka pada kerosakan. Okey, ini kerosakan, tapi orang yang buat kerosakan Allah suka tak? Tapi ayat ni tak kata Allah tak suka pada orang yang buat kerosakan. Sebenarnya logiknya, kalau Allah tak suka pada kerosakan, mana Allah tak suka juga pada dan memang ada pun ayat wallahu la yuhibbu al-mufsidin. Itu orang, mufsidin orang, ada ayatnya. Boleh? Jadi kerosakan di sini ramai kan? Ramai anggap apa dah? Vandalism kan? Kemarau ke apa, tapi mereka tak terlepas pandang sebenarnya semua punca kerosakan itu berpunca daripada tangan-tangan mereka.
dosa-dosa mereka. Okey, ada satu ayat, saya lupa ayat tu. Apa dia? Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'. Cuba cari. Maksud dia Allah kata jikalau penduduk sesuatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, mana tak buat maksiat. Apa Allah buat pada penduduk negeri? La fatahna alaihim barakatin minas sama'. Allah kata kami akan buka keberkatan daripada langit, hujan turun, rahmat Allah turun. Wal ard, dan bumi. Punca apa dia? Makna nak dapat rahmat Allah, nak dapat keberkatan Allah daripada langit, apa dia? Beriman dan bertakwa aja. Dan sebaliknya, semua masalah, semua musibah berpunca tidak beriman, tidak bertakwa. Kan? Tapi sekarang walaupun musibah COVID-19 dah setahun lebih, kan? Macam-macam musibah dengan PKP-nya, dengan kematiannya, tapi tak nampak masyarakat kita kembali kepada Allah, kan? Asyik nak apa? Nak selamat daripada COVID je. Tapi tak ramai nak selamat daripada dosa dan maksiat. Okey, cukup lah. Okey, kita baca sikit buku ni. Dosa-dosa yang dianggap biasa. Yang kerana dosa inilah musibah menimpa kita. Malam ni kita baca dosa yang ke-12. Dosa yang ke-12. Ini lebih kepada isteri-isteri lah ni. Jadi dengar, wahai isteri-isteri. Dan suami pun kena dengar juga. Kadang-kadang berlaku isteri buat dosa, kadang-kadang berpunca daripada suami. Okey, kata penulis buku ni, yang ke-12 ialah penolakan isteri terhadap ajakan suami. Bila suami ajak nak bersama, isteri tolak, itu adalah dosa. Dan ramai, bukan semua, ramai isteri yang tak rasa dah itu adalah dosa. Dia anggap itu hak dia. Kan? Hak kebebasan seseorang. Dalilnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW bahawasanya baginda bersabda, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Maksudnya, apabila seorang lelaki ataupun seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidur untuk bersama, lalu isteri itu menolak, sehingga suaminya marah kepadanya dan suami tidur dalam keadaan marah, maka malaikat akan melaknat isteri itu hingga pagi. Ini hadis sahih. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ramai tak? Ramai ni. Mana ustaz tahu? Ustaz tahulah. Kadang-kadang sebab dah biasa sangat berlaku, dia tak rasa bersalah. Cuba bayangkan kalau 20 kali, kalau 30 kali, dah sebenarnya menolak tu pun dah dosa besar walaupun sekali. Kalau diulang berkali-kali lagilah. Ini antara punca kadang-kadang wanita tu jadi keras hatinya. Baca Quran pun tak rasa apa-apa, ataupun rasa malah nak baca Quran, nak belajar tadabbur lagi malas. Punca pada hati keras. Kenapa hati keras? Sebab dosa yang dilakukan banyak kali dan tak dirasai itu adalah dosa. Antaranya dosa ni lah. Sebab itulah bila suami ajak, jangan fikir suami itu, tapi fikir apa dia? Ini perintah Allah. Kalau dia fikir ini perintah Allah, dan kalau aku buat dapat pahala, dapat redha Allah, dia akan redha. Jiwa dia akan tenang. Jangan tengok muka suami. Ingat ini adalah perintah Allah. Okey, manakala terjadi perselisihan dengan suami, banyak perempuan yang menghukum menurut dugaannya, iaitu suaminya dengan menolak melakukan hubungan suami isteri. Padahal perbuatan semacam itu bisa mendatangkan masalah yang lebih besar. Misalnya
terperosoknya suami pada perbuatan haram. Iaitu kadang-kadang bila isteri tolak menyebabkan suami cari orang yang ketiga. Bahkan masalahnya bisa menjadi berbalik sehingga bisa lebih menyusahkan isteri. Misalnya, sang suami berusaha menikahi perempuan lain. Kerana itu, manakala suami memanggil, hendaklah sang isteri dia. Biasa sang ni untuk apa ni? Binatang kan? Sang serigala kan? Ini bahasa Indonesia. Kerana itu, manakala suami memanggil, hendaklah isteri segera memenuhi ajakannya. Hal itu sebagai realisasi daripada sabda Nabi SAW. Ada satu hadis lagi, Nabi kata, "Iza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi faltujib wa in kanat ala zahri qatabin." Atau kama qala SAW. Maksud dia, jika seorang lelaki ataupun suami mengajak isterinya ke tempat tidur, hendaklah dia memenuhi panggilannya, bahkan meskipun sedang berada di atas sekedup. Sekedup ni mana tunggangan lah, atas unta. Ini sebagai simbolik je lah. Nabi kata, isteri ni kena taat, walaupun masa suami ajak itu berada di atas unta sekalipun. Contohlah. Ini tak mungkin berlaku, sebab suami kita tak ada unta. Meskipun begitu, mungkin kena berlaku adil. Walaupun suami ada hak nak panggil dan isteri kena ikut, tapi bukan semua keadaan, semua waktu suami boleh memaksa isteri untuk bersama. Meskipun begitu, hendaknya sang suami memperhatikan kondisi isterinya. Kena tengok juga keadaan isterinya. Misal, apakah isteri itu dalam keadaan sakit, penat, hamil, ataupun sedang kesedihan kan, bapaknya baru meninggal, kita pun ajak bersama, sehingga tak terjadi perpecahan dan keharmonisan rumah tangga. Sebab tu jangan lupa suami, walaupun dia ada hak, tapi jangan lupa isteri pun ada hak. Apa hak suami? Hak isteri. Hak isteri ke atas suami. Allah sebut dalam ayat, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu wahai suami menggauli isteri dengan cara yang baik. Tak boleh kasar. Ketika dia penat ke, ketika dia sakit, jangan paksa. Kalau kamu paksa, kamu pula berdosa. Okey? Okey? Puas hati isteri ya? Kalau tak puas hati, boleh PM saya. Okey, habis ha? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana untuk menghindarkan diri daripada sifat munafik dan orang-orang munafik? Ada doa khusus ke? Ada doa yang Nabi ajarkan. Okey, ini antara doa yang Nabi ajar untuk mengelak daripada sifat munafik. Iaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya. Maksud dia, ya Allah, tahhir, sucikan qalbi, hatiku, minan nifaq, daripada sifat munafik, wa amali minar riya, dan sucikan amalanku daripada perasaan riya.
Tapi yang paling penting pada doa tu ikhtiar yang terakhir. Yang paling asas ialah kita belajar tadabbur Al-Quran dan kita tahu sifat orang munafik. Kadang-kadang kita berdoa tapi tak tahu sifat munafik. Dalam doa tu pun ada sifat munafik. Kadang-kadang kita baca doa nak mengelak daripada sifat munafik, tapi baca doa kuat-kuat kan. Jadi yang paling asasnya ialah ilmu. Nanti ayat selepas ni kita akan Allah sebut satu lagi sifat munafik. Apa dia? Pantang ditegur. Wa idza qila lahu ittaqillah, bila dia kata pada dia takutlah pada Allah, terus dia melenting. Itu sifat munafik itu. Pantang ditegur. Okey, ada soalan lain? Ustaz, macam mana nak istiqamah selepas bertaubat? Istiqamah? Selepas bertaubat. Dia kita ambil pengajaran daripada kisah lelaki Bani Israel yang Nabi sebut dalam hadis sahih yang telah membunuh 99 orang kan. Kemudian bila ditanya seorang yang ahli ibadat, ada tak peluang untuk aku bertaubat? Kawan tu kata tak ada, dia pembunuh cukup 100. Dia geram sangat. Dia nak bertaubat, orang kata tak ada. Ambil kau. Maka dia nak juga bertaubat, dia cari pula seorang lagi dan akhirnya dia jumpa orang yang berilmu. Ini kelebihan orang yang berilmu. Orang beribadat ni kadang-kadang tak ada ilmu. Bila bagi fatwa, kosong, tidak ada dalil. Maka bila dia tanya pada orang yang berilmu, ada tak peluang untuk dia bertaubat walaupun telah bunuh 100 orang? Orang yang berilmu kata ada. Tapi dia bagi syarat. Kalau kamu nak bertaubat, pertama, kena pindah tempat. Kalau kamu masih duduk di tempat yang sama, yang boleh kata semua penjahat ataupun orang yang jahat, maka susah untuk kamu bertaubat. Jadi suasana kena berubah. Mungkin kawasan kita, taman kita, kawan kita, sepejabat kita, semua kaki buah, kaki maksiat. Kita kena jauhkan daripada mereka. Yang kedua, kata orang alim ni ialah bila kamu pindah ke tempat baru ni, ada seorang guru di situ, belajarlah agama dengan dia dan taubat kamu adalah dipandukan oleh ilmu, bukan berdasarkan emosi ataupun semangat ataupun akal kamu. Jadi jawapan supaya kita dapat terus istiqamah selepas taubat ialah teruslah belajar agama. Kalau boleh pindah tempat, kalau tempat kita yang kita duduk sekarang ataupun tempat kita kerja tu ramai kawan yang buat maksiat. Kalau boleh kita pindah, tukar kerja, pindah tempat, tukarlah. Tapi kalau tak boleh, yang paling penting ialah kita dalami ilmu agama, khususnya ilmu Al-Quran dan ilmu hadis. Yang kedua, kita berkawanlah dengan orang-orang yang berilmu dan beriman, supaya bila kita lupa, dia sentiasa ingatkan kita. Yang ketiga, perbanyakkan amal soleh, khususnya yang amalan sunat. Seperti solat-solat sunat 12 rakaat, solat witir, zikir pagi, zikir petang, solat duha, solat malam. Semua ibadat sunat itu menyebabkan apa? Pertama, dia akan kawal kita daripada terus mengulangi dosa. Yang kedua, menjadikan dengan amalan sunat kita yang semakin banyak, menjadikan kita semakin dekat pada Allah dan Allah cinta pada kita. Bila Allah cinta kepada kita, apa akan jadi? Allah sebut dalam satu hadis kursi, la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku sentiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat, sehinggalah aku cinta padanya. Lepas tu Allah akan cakap apa? Bila aku cinta pada dia, tangannya adalah tangan aku, matanya adalah mata aku, telinganya adalah telinga aku. Apa maksud dia? Bila dia lihat, dia akan lihat yang aku redha sahaja. Bila dia bercakap, dia akan bercakap apa yang aku redha sahaja. Bila dia berjalan dengan kaki, dia akan berjalan tempat yang aku redha sahaja. Dari mana dia dah dapat ni? Dengan amalan sunat yang berlipat kali ganda. Bila aku cinta pada dia, aku akan kawal anggota badan dia sehingga dia akan melakukan yang aku redha sahaja. Jadi 3 asas. Pertama, tambahkan ilmu. Yang kedua, pilih kawan-kawan yang baik, yang beriman, yang beramal. Yang ketiga,
perbanyakkan amalan sunat. Dia boleh mengawal kita daripada mengulangi dosa dan juga mendekatkan kita kepada Allah. Wallahu alam. Ustaz, tanya yang tadi tu berkenaan bagaimana kalau suami yang menolak kehendak isteri untuk bersama. Suami Menolak kehendak isteri untuk bersama. dia tetap soalan dia bagaimana pula kalau suami menolak kehendak isteri untuk bersama, dia tetap berdosa. Sebab bercanggah dengan perintah Allah. Allah kata apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu suami-suami menggauli isteri dengan cara yang baik. Termasuklah bila isteri nak, kita kena layan, baru adil. Bila kita nak kita nak isteri layan. Tapi bila isteri kita nak, kita tak layan, itu tidak adil. Dan kita tak bergaul dengan isteri dengan cara yang ma'ruf. Dia tetap berdosa, cuma dosa dia tak sebesar isteri yang menolak kehendak suami. Sebab isteri orang bawah kan, suami ni bos. Ustaz, apakah amalan menanam tulang-tulang daging korban amalan sunnah dari Nabi? Tulang apa tu? Kalau tulang gearbox bagi kat saya lah. Dia sebenarnya tidak ada dalil yang mengatakan tulang daging korban perlu ditanam. Tidak ada satu dalil pun daripada hadis-hadis yang sahih ataupun perbuatan para sahabat. Cuma ulama mengatakan kena tanam ni sebab apa? Nak mengelakkan daripada dia makan oleh anjing dan sebagainya. Jadi tak ada dalil kena tanam. Sama juga yang pahaman masyarakat kita kalau potong kuku kan. Potong kuku, potong rambut kena tanam kan. Sebenarnya semua tu tidak ada dalil lah. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau memandukan kucing, adakah apa tu mengacau lingkungan? Boleh ke? Dia memandukan kucing, ulama mengatakan kalaulah dengan kita tak mandukan dia menyebabkan kucing itu banyak beranak dan dia tak boleh jaga anak dia dan menyebabkan anak dia terbiar dan mungkin dilanggar dan sebagainya, kalau itulah mudarat, maka kata ulama dibolehkan kita mandukan kucing. Kalau tak mandu memudaratkan dia. Tapi kalau kita jenis malah nak bela ramai, jangan mandukan. Sebab bela kucing tak wajib, yang wajib bela anak. Okey, wallahu alam. Kalau isteri dah tua dan tak ada nafsu, Ustaz, dosa juga ke? Kalau isteri dah tua, dah tak ada nafsu, saya rasa suami pun samalah, sama-sama tak ada nafsu tu. Kalau isteri tua, suami pun tua dan suami ada nafsu juga, nasihatkan suami kahwin lain lah. Kalau ada calon lah. Yelah suami, isteri tak ada nafsu. Macam mana kan? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang dimasukkan dilaknat dan contoh seseorang itu kena laknat? Kita ada banyak jumpa ayat yang Allah melaknatkan. Contoh, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nas ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Surah Al-Baqarah 159 kan. Allah kata sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskannya kepada manusia tapi dia sembunyi kebenaran. Allah kata mereka itulah orang yang Allah melaknat mereka dan semua para pelaknat melaknat mereka. Apa maksud melaknat? Iaitu Allah menjauhkan mereka daripada rahmat Allah. Bila jauh daripada rahmat Allah, dia akan masuk neraka lah. Sebab syarat nak masuk syurga mesti dengan rahmat Allah. Jadi laknat maksud dia jauh daripada rahmat Allah. Wallahu alam. Ya Ustaz, apa hukumnya menyembelih kambing kurban sehingga terputus kepala hewan tersebut dari badannya? Dia kalau dia sembelih kambing korban sehingga terputus. Tengok sebab apa terputus. Kalau tak sengaja tak berdosa. Apa-apa saja yang dilakukan tanpa sengaja ataupun terlupa, maka dia angkat dosanya, tidak berdosa. Tapi kalau kecuaian dia, memang dia berdosa.
Susah nak putus kambing ni. Kalau ayam ialah maknanya dia geram sangat lah tu. Okey. Lagi? Soalan Ustaz, macam mana kita nak tahu sama ada ibadah atau taubat kita diterima Allah dan kita rasa kita dah belajar dan beramal sebaik mungkin? Dia macam mana kita nak tahu ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebenarnya kita tak boleh tahu ibadat kita diterima ataupun tidak. Kita tak boleh tahu. Kalau kita dah tahu kat dunia ni agak-agak apa jadi? Sebab tu ada kata, saya lupa, seorang sahabat nama dia Sayyidina Ali. Dia kata apa? Kalau aku tahu ketika itu ibadat aku diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau aku tahu ibadat aku ketika itu diterima oleh Allah, aku nak mati masa tu. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Kalau aku tahu ibadat aku diterima oleh Allah ketika itu, masa tu juga aku nak mati. Menunjukkan bahawa dia tak tahulah. Satu. Yang kedua, kenapa dia nak mati masa tu? Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, innamal a'malu bil khawatim. Amalan yang dikira ialah yang di hujung. Jadi kalau yang di hujung tu diterima, dia mati, selamat. Tapi kalau 50 tahun Allah terima amalan dia, minggu depan di hujung dia tak solat, masa tu mati, tak selamat. Kan? Jadi sebenarnya kita tak boleh tahu amalan kita diterima ataupun tak. Sebab itulah kita selalu dengarkan kata-kata Umar Ibn Khattab yang rasa dia ada sifat munafik. Kalau Umar ni, sahabat Umar dah dijamin ahli syurga, sepatut dia tak risaulah ada sifat munafik sebab dia dijamin ahli syurga. Tapi dia masih rasa dia ada sifat munafik. Menunjukkan apa? Dia pun tak yakin amalan dia diterima oleh Allah. Begitu juga Abu Bakar. Cuma ayat tadi yang kita baca surah Al-Ma'idah kan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya terima amalan daripada orang yang bertakwa. Makna apa tu? Antara ciri-ciri kita boleh tahu amalan kita mungkin diterima. Makna cukup syaratlah diterima apa dah? Tengok kehidupan kita. Kalau kita hidup ni dalam keadaan bertakwa pada Allah, tak buat maksiat, sentiasa patuh pada perintah Allah. Kalau buat dosa terus bertaubat, insya-Allah kita adalah orang bertakwa dan insya-Allah itu adalah petanda-petanda lah. Semoga itu petanda amalan kita diterima. Jadi nak tahu diterima ataupun tak, yang paling asas, tengok kehidupan kita bangun pagi sampai petang. Banyak buat dosa ke banyak buat maksiat? Kalau banyak buat maksiat, itu tanda-tanda amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu juga ulama kata selepas kita solat, selepas kita puasa bulan Ramadan, selepas kita buat haji, apa tanda amalan kita diterima? Tengok selepas tu. Kalau ada perubahan, semakin banyak amal soleh, kita semakin cinta akhirat, semakin bersedia untuk mati, insya-Allah itu antara tanda-tanda amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pendapat Ustaz mengenai keperluan untuk sebuah NGO untuk audit sumbangan orang ramai? Tak, dia sebenar kalau NGO itu berdaftar secara rasmi dengan ROS, maka dia wajib diaudit. Dia tak ada pilihan. Macam pertubuhan kita Ghulam Ad-Dakwah, kita berdaftar dengan ROS. Dan kita diwajibkan mengaudit setiap akaun kita, setiap sen masuk dan setiap sen keluar. Kemudian setelah diaudit oleh juru audit yang berdaftar, kita hantar laporan pada ROS, kemudian disahkan. Bila disahkan, makna semua akaun kita okey lah tu. Kan? Jadi, kecuali NGO itu tidak berdaftar. Bila tak berdaftar, dia biasa tak diaudit lah akaun dia. Tak, kalau dah daftar dengan ROS tapi tak diaudit, dia akan dibatalkan pendaftaran tu.
Memang satu keperluan lah. Itu amanah orang ramai kan. Sebab tu saya ulang, Pertubuhan Ulama Dakwah kita ni sentiasa diaudit setiap tahun akaun kita. Sebab kita berdaftar. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Tak ada? Tak ada? Okey. Kalau tak ada, kita jumpa lagi insya-Allah malam besok. Pukul 9.30 insya-Allah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم